Okey. Cikgu akan ambil kamu punya kedatangan dulu. Haziq. Ada. Okay. Aida. Saya Aisyah Katrina. ada. Aisyah Izzati. Ada. Anis Safia. Anis Safia. Okay, yang tak boleh respon guna chat ya, bagi tahu cikgu kamu ada. Baik. Ada cikgu. Okay. Fatin Batrisha. Ada cikgu. Iman Haris. Ada cikgu. Lailatul Humaira. Ada cikgu. Nasrun. Ada cikgu. Nazhan. Ada cikgu. Najwa. Syakira. Saya cikgu. Siti Aisyah. Lagi cikgu. Sulhi. Saya cikgu. Syahrin. Syahrin ni. Okey. Daniel Faris. Ya cikgu. Okay. Ifas. Saya cikgu. Okay. So ada 2 orang lagi ni. Zulaika dengan Afiq. Tak ada lagi. Okay, so kita sambung. Okay, sebelum cikgu pergi ke tajuk baru, soalan linear programming. Agak-agak boleh tak dapat 10 markah kalau jawab lepas ni lah. Respon. Boleh lagi cikgu insyaAllah. Boleh. InsyaAllah boleh. Okay. So, ada yang rasa tak boleh lagi? Sebenarnya kalau kamu buat latihan yang cikgu bagi tu tak banyak mana pun, ada buat soalan je kan, 7 saja. So, kamu buat lagi banyak,
InsyaAllah benda tu kamu boleh ni lah, boleh buat lah kalau jumpa soalan. Kena buat pelbagai soalan lah supaya kamu boleh jumpa bentuk-bentuk yang berbeza ya. So bila kita dah biasa jumpa bentuk berbeza, jumpa lagi sekali nanti kita dah tahulah cara nak buat. Jadi memang kena buat latihan tu lebih. Okay, jangan hanya bergantung pada homework yang cikgu bagi 2-3 ketul tu. Kamu rasa okey ataupun kalau yang tak jawab langsung soalan cikgu bagi itu lagilah teruk So cikgu harap buatlah sesuatu untuk kamu punya matematik tambahan. Okay, so cikgu nak masuk tajuk seterusnya. Probability distribution. Okay. Okay, tapi sebelumnya cikgu masuk apa-apa maklumat yang dia cerita dalam teks tu, cikgu nak buat aktiviti yang cikgu dapat daripada YouTube ni. Ada cikgu tu, tak tahu kamu dah tengok ke belum. Cikgu Maria nama dia. Dekat channel Pandai tu. Kan itu cikgu ada share apps dia. Okay, ni cikgu Maria tu ajar dekat channel Pandai. Dia ajar tajuk binomial ni pada cikgu mudah untuk dipahami. Okay. Jadi cikgu akan gunakan soalan-soalan yang dia ajar dalam kelas dia tu lah untuk bincang balik dengan kamu supaya kamu boleh faham sebelum kita pergi kepada formula ya. Sebenarnya ada formula yang kamu boleh just terus guna, cuma bila kita buat aktiviti ni kita akan lebih faham kenapa itu formulanya. Cikgu rasa better like that lah. So just kita buat aktiviti dia sikit, semua soalan dia dalam bahasa Melayu. Tak perlu untuk peringkat awal ni supaya kamu faham konsep, kita bincang je lah soalan bahasa Melayu pun. Okay. So kalau tengok kepada maksud taburan binomial tu seperti yang cikgu paparkan ni daripada buku teks yang dalam bahasa Melayu lah. Okay, maksud taburan binomial tu sebenarnya dia dapat daripada eksperimen yang dibuat oleh mathematician yang bernama Bernoulli. Ya, so dia panggil percubaan Bernoulli lah. Dalam bahasa Inggeris Bernoulli trial, maksudnya dia mencuba. Bernoulli tu dia buat eksperimen terhadap sesuatu peristiwa tu banyak kali. So peristiwa yang macam mana yang Bernoulli buat ni adalah peristiwa yang ada dua kemungkinan sahaja kesudahan dia contohnya kalau kita makan, so ada dua kemungkinan. Kita makan, so ada dua kemungkinan, sama ada kita kenyang ataupun kita masih tak kenyang. So ini yang dikatakan dua kemungkinan tu lah, kenyang dengan tak kenyang. Ataupun lagi apa lagi, dua peristiwa yang ada dua kemungkinan. Hari hujan. Hujan atau satu lagi tak hujan lah. Ini eksperimen yang bentuk macam ni lah yang dibuat oleh Bernoulli tu. So bila dia buat banyak-banyak eksperimen ni, so dia akan dapat satu taburan yang dinamakan sebagai taburan binomial. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok lah soalan yang melibatkan eksperimen yang macam Bernoulli buat ni. Okay. So secara umumnya dalam peristiwa yang ada dua sahaja kemungkinan kesudahan dia, iaitu peristiwa yang berjaya, maka satu lagi gagal. So ada dua kemungkinan, sama ada berjaya atau gagal. So kalau berjaya kita guna tik, gagal kita guna pangkah. Maksudnya kalau hujan kita guna tik, tak hujan kita akan guna pangkah lah untuk kita fahamkan. Okay, boleh faham ada dua kemungkinan. So ada banyak lah peristiwa dalam dunia ni yang ada dua kemungkinan peristiwa macam tu lah. Okay, so kita tengok
Ada siapa yang dah pernah ikut video cikgu ni? Ada tak? Belum? Okay, so kita tengok di sini. Okay, dia kata apa? Lim, Raju dan Daniel gemar membuat samyang challenge. Kebarangkalian untuk gastrik selepas makan samyang ialah 0.52. Okay, maksudnya di sini ada 3 orang yang terlibat dalam eksperimen ni, iaitu Lim, Raju dengan Daniel. Ini eksperimen jugalah. Okay, so kebarangkalian untuk gastrik selepas makan samyang adalah 0.5. Maksudnya kalau kau, apa yang kau faham kat situ? Adakah sakit gastrik dengan tak sakit? Kan ada 2 kemungkinan lah, sakit dengan tak sakit gastrik. So kemungkinan mana lebih besar? Gastrik. Sakit kan? 0.52. Ya, maksudnya yang tak sakit akan jadi berapa? 0.48. Yes, betul. 0.48. So maksudnya kalau kamu dah belajar probability kan sebelum ni. So kalau probability ni kita tahu total dia mesti 1 kan? Total mesti 1. So kalau sakit, kemungkinan sakit 0.52, so yang sebaliknya tak sakit adalah 0.48 lah. Ya. So kalau kita nak guna untuk mudah di sini, kamu tulis sikit lah, sakit sebagai tik. Okay. Tak sakit, kita akan guna pangkal. So mention sikit lah di situ, orang tahulah maksudnya sakit tu kita akan tik, tak sakit kita akan pangkal. Okey, jadi soalan yang pertama, dia kata Lim sahaja yang akan sakit perut. Maksudnya eksperimen ni ada 3 orang yang terlibat. So kita mesti tengok probability kesemuanya, bukan Lim sahaja. Maksudnya kita kena tengok probability Lim, Raju dan Daniel. Ketiga-tiga tu kita mesti tengok, tak ada siapa yang kita boleh tinggalkan. Okey, jadi di sini kita dah tahu tadi, soalan dah bagi probability sakit adalah 0.52 dan probability tak sakit adalah 0.48. Okay. Jadi kita ada 3 orang di situ, Lim, Raju, Daniel. So soalan kata Lim sahaja yang sakit. So Lim sahaja kita buat tik kat situ lah. Lim sahaja yang sakit. Sebab kita dah kata sakit as kita tik kan. So Lim sahaja yang sakit. Raju tak sakit, Daniel tak sakit. Jadi maksudnya untuk ketiga-tiga orang ni, Lim sakit dan Daniel tak sakit dan Raju tak sakit. Maksudnya probability yang kita harus tulis adalah sebab yang sakit 0.52, yang tak sakit, Raju tak sakit 0.48, Daniel tak sakit 0.48. Okay, so ini probability kalau Lim sahaja yang sakit. So kamu tekan kalkulator lah, darabkan, tengok bagi jawapan 4 tempat perpuluhan. Dapat berapa? Okay, probability untuk Lim saja yang sakit perut adalah 0.7504. Okay, itu probability untuk ketiga-tiga tu lah. Lim sakit, yang 2 orang lagi tak sakit, itu probability kita dapat. Okay,
Okey, yang B pula. Dia kata hanya Raju dan Daniel yang sakit perut. So masih ada 3 orang. Masih ada Lim, Raju, Daniel. Tapi yang sakit perutnya Raju dengan Daniel. Maksudnya kita tik dekat Raju, kita tik dekat Daniel. Tapi Lim tak sakit perut. So kita nak tengok probability dia. Yang 2 orang tu saja yang sakit perut. Okey, jadi yang tak sakit perut Lim 0.48 probability dia. Raju 0.52 kali dengan Daniel 0.52. Okey. Kita tekan kalkulator kamu. .1298. Okey, 4 tempat perpuluhan. Okey, boleh tak setakat ni? Faham tak? Mudah je kan? Faham. Okey. C pula, semua tidak sakit perut. So masih ada 3 orang terlibat di situ. Semua tak sakit perut. Okey, tak sakit perut. So probability bagi semua tak sakit perut. Okey, adalah 0.48 darab 0.48 darab 0.48. Ataupun kamu boleh tulis sebagai 0.48 power 3. Okay, boleh tulis macam tu. Tekan kalkulator pun macam tu lah. So dia tak panjang sangat kamu nak tekan. Jawapan dia 0.1106. Okay. Okay, boleh faham setakat ni? Ada Boleh. soalan? Boleh. Okay. Cikgu, Ya. kenapa yang itu saya dapat? Yang A. Ah. Tak dapat macam cikgu dapat tu ke? Lain. Kalau keluar lah ni sat-sat lah. Okay, salah kira. Sekarang tekan kalkulator. 0.1198. Okay, betul? Betul. Okay, so itu contoh pertama So sekarang kita pergi tengok kepada contoh yang seterusnya. Okay, ada lagi satu, D. Okay, tadi yang C tadi semua tak sakit perut. Yang D pula semua sakit perut. Okay, so kita ada Lim. Sakit perut, sakit perut, sakit perut. So probability untuk ketiga-tiga itu sakit perut adalah 0.52 darab 0.52 darab 0.52 ataupun tulis dalam bentuk power. Tekan kalkulator dalam bentuk power. 0.1406. Okay. So itu untuk probability sekiranya semua sakit perut. Okay. Okay, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okay, kebarang kalian untuk dapat balik kampung berhari raya ialah 0.35. Maksudnya sekarang dia ada 2 kemungkinan sajalah, iaitu boleh balik dengan tak boleh balik. Okay, ada 2 kemungkinan saja. So boleh balik maksudnya probability dia adalah 0.35. Maksudnya tak boleh balik, probability dia apa? 0.65. Okey, 0.65. Okey. So bila baca soalan kena dapat dua-dua tu lah. Ya.
kemungkinan kedua-dua boleh dengan tak boleh tu kamu kena tahu dia punya probability. Cari yang tu dulu. Walaupun dia bagi satu saja maklumat, so kamu kena cari satu lagi maklumat lah. Okay, so yang A. Hanya Sir Zafri dapat pulang ke kampung. So, berapa orang terlibat di sini? 2 sahaja kan? Sir Zafri dengan Miss Oyah. So, ada 2 orang terlibat. So, kita kena tengok probability kedua-dua mereka lah. So, soalan A dia kata hanya Sir Zafri saja dapat pulang kampung. Maksudnya Sir Zafri saja boleh balik, Miss Oyah tak boleh balik. Jadi, probability yang ini tu adalah 0.35 darabkan dengan 0.65. So, jawapan dia 0.2275. Okay. So, yang B. Kedua-duanya tidak dapat pulang ke kampung. So, maksudnya masih 2 orang terlibat di situ tapi dua-dua tak boleh balik. So, probability untuk dua-dua tu tak boleh balik adalah 0.65 darab dengan 0.65 lah. Ataupun 0.65 kuasa 2. So 0.4225. Kemungkinan untuk kedua-dua tidak dapat pulang ke kampung adalah 0.4225. Okey, seterusnya yang C. Hanya seorang saja dapat pulang ke kampung. So dia macam ni. Masih 2 orang yang terlibat, Sir Zafri dengan Miss Oyah. Hanya seorang sahaja dapat pulang ke kampung. Maksudnya apa? Sama ada Sir Zafri boleh balik, Miss Oyah tak boleh balik, atau Miss Oyah boleh balik, Sir Zafri tak boleh balik. So ada 2 kemungkinan. So dia macam ni. Probability sebab dia ada 2 kemungkinan di situ. Ataupun kalau nak guna simbol kita boleh buat macam ni lah. So maksudnya kemungkinan yang pertama ini adalah tadi 0. berapa? Boleh balik 0.35. Okey. 0.35 darab dengan 0.65 tambah dengan 0.65 darab 0.35 kan. So kalau kamu tengok hasil darab ni sama. So kita boleh tulis dia sebagai 2 darab yang mana-manalah kamu boleh pilih lah. Katakan cikgu ambil yang cikgu circlekan tu. Maksudnya 2 darab 0.65 darab dengan 0.35. Okay. So inilah kamu darabkan je lah. Okay. Satu lagi sebenarnya untuk kamu kena pasti yang ini. 2 ke berapa ni instead of kita tulis panjang macam ni. Kita just tengok di sini saja. Ada berapa kemungkinan. So di situ ada 2 kemungkinan kan. 2 kemungkinan. Kalau hanya seorang saja boleh balik kampung ada 2 kemungkinan. Sama ada yang atas atau yang bawah. So ada 2. So kita just 2 tulis kat situ lah. Ambil tu berapa kemungkinan kita dapat tu. 2 tu darabkan sahaja dengan kamu boleh pilih lah sama ada kamu nak guna yang atas ataupun kamu nak guna yang bawah. Okay. Itu yang C. Okay, yang D pula. Semua tidak dapat pulang ke kampung.
Okay, maksudnya apa? So Zafri dengan Miss Oya dua-dua ni pasti berlaku ni. Pasti maksudnya mereka memang dua-dua tu tak dapat pulang. Yang C tadi dia ada kemungkinan ya. So kita kena ambil kira berapa kemungkinan akan berlaku situasi berkenaan. Sebab yang macam D ni dia terus direct. Dua-dua tak boleh balik. Okay, so dia punya probability kedua-dua tak boleh balik. Darabkan sajalah. Ataupun kamu tulis dalam bentuk power. Power kat situ. So jawapan dia 0.4225. Okey, boleh ya? Okey, satu lagi contoh. Okey, di atas saya lagi lagat lupa diri 4 sekawan. Bob, Sulaiman, Irfan dan Ali. Semasa bermain mercun di bulan Ramadan. Kebarangkalian untuk terkena mercun ialah 0.75. Cari kebarangkalian jika. Okey. Maksudnya di sini kena dengan tak kena lah kan. Ada dua kemungkinan. So probability untuk kena adalah 0.75, maka automatik kita tahu probability untuk tak kena adalah 0.25. Okey, yang A. Dia kata hanya Irfan yang terkena mercun. So di sini ada 4 orang terlibat ya. So kita kena tengok ke semua 4-4 tu. Bob, Sulaiman, Irfan, Ali. Bob, Sulaiman, Irfan, Ali. Okay. So dia kata hanya Irfan yang terkena mercun. Maksud Irfan sahaja terkena. So 3 yang lain tak kena. Okay. So probability untuk Irfan sahaja kena. Adalah darabkan sajalah. Okey, 0.25 ataupun nak tekan kalkulator ambil je 0.75 kali dengan 0.2503. So jawapan dia 0.0. Okay. Okay. So itu satu je kemungkinan. Maksudnya peristiwa tu hanya satu saja kemungkinan lah, Irfan saja yang kena. So kita just ada satu probability lah yang kita perlu darab. Okay, yang B. Yang tadi dia memang dah mention awal-awal, Irfan sahaja yang kena. So kita dah tahu memang Irfan sahaja yang kena. But yang B ini hanya seorang sahaja yang terkena mercun. So maksudnya sama ada macam ni. Kena senaraikan 4-4 juga. Bob, Sulaiman, Irfan, betul ke? Ali. Ya, Ali. So bila dia kata hanya seorang sahaja terkena mercun, maksudnya mungkin Bob yang kena. Okay, 3 ni tak kena. Ataupun Sulaiman sahaja yang kena. 3 lagi ni tak kena. Ataupun Irfan sahaja yang kena. Okay, yang lain tak kena. Ataupun Ali sahaja yang kena. So 3 orang ni tak kena. Jadi kalau kita tengok di sini, yang kita akan tambah probability seorang sahaja kena. Ya, seorang sahaja kena adalah tambahkan probability row 1 dengan row 2 dengan row 3 dengan row 4.
Itu yang kita kena tambah ni. Okay, kita akan tambah. Okay, kita akan tambah macam ni sebenarnya. Tak apalah. Kena tadi berapa? 0.75, okey. .75 darab dengan 0.25 darab 0.25 darab 0.25. Ini kemungkinan yang atas. Okey. Atau kemungkinan yang kedua, okey. So kita tulis kemungkinan yang kedua kat situ iaitu 0.25 darab dengan 0.75 darab dengan 0.25 darab 0.25 atau kemungkinan yang ketiga iaitu 0.25 darab 0.25 darab 0.75 yang ni sebenarnya kamu tak perlu tulis, cikgu tulis dulu ya supaya kamu faham. Dia ada cara yang ringkas. Okey, dan tambah kemungkinan yang terakhir tu 0.25 darab 0.25 darab 0.25 darab 0.75. So, kalau ini sebenarnya kalau kita ringkaskan yang ini boleh ditulis sebagai 0.75 darab 0.2503. Yang ni pun sama kan? Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Ya? So ada berapa kemungkinan semua tu? Benda yang sama tu ada 4 kemungkinan. Darabkan dengan 0.75 darab dengan 0.25 kuasa 3. So kamu sebenarnya perlu tulis benda ni je. Okay. So 0.75 ni kenapa ada satu saja sebab seorang sahaja terkena mercun. Kan? Yang 3 lagi tak kena. So kena ambil lah 0.25 kuasa 3. Okay. So di sini sebab kenapa 4? Sebab dia ada 4 kemungkinan di situ. Okay, boleh faham tak tu? So kamu tekan kalkulator yang tulis merah ni saja. .0469. Okay, 4 tempat perpuluhan. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Yang C. Okay, yang C. Hanya 2 orang saja yang terkena mercun. Yang ni pun soalan indirect sebenarnya. Kalau yang dia bagi nama siap-siap tu kita dah pasti. But now dia hanya sebut 2 orang. So 2 orang dia ada banyak kemungkinan lah. Okay. So kita cuba senaraikan. Sebenarnya kamu tak perlu senarai. Dia ada formula nanti tapi untuk peringkat awal ni kita senarai dululah supaya kita faham kenapa itu formula yang kita kena pakai nanti ya. So masih ada 4 orang yang terlibat. Bob, Sulaiman, Irfan, Ali. 2 orang sahaja terkena mercun. Sama ada Bob dengan Sulaiman ataupun Bob dengan Irfan ataupun Bob dengan Ali. Ataupun ada lagi Bob, Sulaiman. So Sulaiman dengan Bob sudah. So sama ada Sulaiman dengan Irfan. Sulaiman dengan Irfan. Sulaiman dengan Ali. Okay, lepas tu Irfan dengan Bob sudah. Irfan dengan Sulaiman sudah. So tinggallah Irfan dengan Ali. So ni semua ada dah kemungkinan dia. So yang ni tak kena. So ada berapa banyak kemungkinan di sini? Ada 6 kan?
Yang 2 orang kena ni ada 6 kemungkinan. Jadi maksudnya probability bagi 2 orang sahaja yang kena. So dia adalah 6. Okay, 6. Darab dengan, okay, kita tulis sebab dia nak yang kena, kita tulis yang kena punya probability dulu iaitu 0.75. So 0.75 ni kuasa berapa? Ada berapa kali muncul 0.75? Dalam setiap ni ada 2 kali semua kan? 2. Setiap row ni ada 2 kali. So maksudnya kuasa 2 lah. Kuasa 2. Okay, darab dengan yang tak kena 0.25. So cuba tengok berapa kali dia muncul. 0.25. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, so dia pun power 2. Okay, so kamu boleh tekan kalkulator kamu. Dapat 0.2109. Okay, dapat tak? Dapat. Okay. Dapat. Okay, jadi cikgu harap ya dengan 3 contoh ni kamu dah boleh faham. Okay, so contoh yang 2 orang saja yang kena ni, kita tengok kalau kita nak senaraikan dia dah ada 6 row kita kena senarai ya. Jadi sebenarnya dia ada cara yang ringkas untuk kita kira. Okay, 2 orang saja yang kena ni. Probability untuk 2 orang sahaja kena adalah, okay, orang dia ada 4 kan? So kita hanya nak pilih 2. So that's why kita belajar permutation dengan combination. Okay. So 2 di sini kita tak kisah tu 2 tu nak duduk yang depan ke, 2 nak duduk kat mana-mana, janji 2. Okay, so kita guna 4, kita pos situ. Cuba tengok dapat 6 tak? Dapat 6 kan? Dapat. Pos situ, okay, kita kali dengan, sebab dia kata di sini kena So yang kena tu kita kena tulis dululah 0.75. 2 orang saja yang kena. So ambil sini 2. Tulis kat atas 2. 2 orang saja yang kena. Kemudian kita darab dengan yang sebaliknya lah 0.25. Kuasa 2 juga. Kenapa kuasa 2 juga? Orang. Sebab bila tambah jadi 4. 2 tambah 2 jadi 4. Ni kita baru ambil kira 2 orang. So ada baki lagi 2 orang. That's why dia power 2 So 2 yang ini kamu tulis sebagai power yang kena tu. Ambil saja kena tu. And then baki dia tu kalau tambah kita kena dapat yang 4 lah kat depan. Okay, so ini adalah 6 darab 0.75 kuasa 2 darab 0.25 kuasa 2. Okay, jawapan sama. Okay, seterusnya kita tengok contoh soalan SPM lah. Okay, baca yang pertama dia kata apa? The result of study shows that 18% of the people in town walk to school. Maksudnya kemungkinan dia apa kat sini? Berjalan dengan tidak berjalan kaki.
Kan ada dua kemungkinan. Seberjalan dan tidak berjalan. So apakah probability bagi berjalan? 18%. Maksudnya apa di situ? Apa Yang tak probability? berjalan. Tak berjalan. 2. 0.18 kan? Ni 18 per 100. Dapat 0.18. Maka yang berjalan adalah 0.82. Yang jalan berdah. Yang tidak berjalan kaki. Probability dia adalah 0.82. Kalau daripada probability ni maksudnya ramai yang berjalan kaki ke ramai yang tak berjalan kaki? Ramai yang tak jalan kaki. Ramai yang tak berjalan kaki. Okey. Okey, tu ayat pertama kita dah dapat maklumat dia punya probability ya. So ini sebenarnya probability, cara nak tulis yang betul adalah probability berjalan adalah 0.18. So probability tak berjalan adalah 0.82. Ini cara tulis yang betul lah kita nak maklumkan, ataupun kamu boleh buat macam ni. So kamu, sebab dah kamu kata walk tu kamu tick kan, so kamu boleh guna macam ni. So orang faham lah maksud tu. Okay, janji kita dah mention. Siap. Okay, tu ayat pertama ya, kita dapat dia punya probability. Kemudian dia kata if 10 people from the town are chosen at random. Okay, dan sekarang kita pilih 10 orang secara random. Calculate the probability that exactly 3 of them walk to school. Okay, so berapa orang yang terlibat di sini? Dalam eksperimen ada berapa orang terlibat? 10. Ada 10. Okey, maksudnya orang tu orang yang berbeza kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okey, 10 orang Tapi kita nak probability 3 sahaja yang berjalan. So 3 sahaja yang berjalan maksudnya sama ada A, B, C berjalan. Yang 7 orang lagi tak berjalan. Ataupun A, B, D. Yang lain tak jalan. Ataupun A, B, E. Agak-agaknya kalau nak senaraikan ni banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Sangat banyak. Sebab itulah kita ada formula ya. Sebab itulah kita ada formula. Tak perlulah nak senarai banyak-banyak. Contoh yang cikgu tunjuk tadi sikit. Probably orang yang terlibatnya sikit. So kita boleh senarai lagi. Okay. Jadi sekarang maksudnya di sini kita nak cari probability apa? 3 walk. Okay. 3 orang berjalan. Maksudnya orangnya ada 10 kan? So kita hanya pilih 3. Faham yang tu? Okay. Jadi sekarang walk yang walk. So maksudnya yang tick tu kita tulis di depan. Darab dengan probability yang tick adalah 0.18. So berapa orang walk? 3 orang walk. So 0.18 tu kuasa 3. Darab dengan yang tak berjalan. So yang tak berjalan dia punya probability adalah 0.82. Ada berapa orang? Baki daripada 3 ni ada 7 orang. Bagi dia jadi 10 kan? 7 orang. So cuba kamu tekan 10C2 tu. Apa value dia? 120. 120. 120. Itu pula C3. So maksudnya kalau kamu nak senaraikan yang macam ni ada 120 baris lah. Dia punya kemungkinan. So banyak memang tak logik. That's why kita kena guna formula So ini dapat 120. Okay, tekan je calculator.
Cik dapat tak? Dapat. 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 Ada lagi yang agak kurang faham ke kurang jelas tentang apa-apa, boleh tanya sekarang? Disuruh tolak macam tahun hari lahir ini sembilan kan? Tak ada nak tanya apa-apa soalan? Tolak 29 hari lahir kan? Okey, kalau tak ada, kita cuba tengok latihan dalam buku teks kamu. Muka surat 160. Ini untuk faham apa yang kita belajar tadi je ya, sebab sebelum tu ada lagi, cikgu akan bincang lagi besok dan seterusnya. So, untuk latihan untuk apa yang kita faham hari ni lah, apa yang cikgu ajar hari ni, tengok kita boleh jawab tak. Okey, muka surat 160, self exercise 5.7. Okay, number 1. Dia kata apa? It is found that 35% of Form 5 distillery people achieve a grade B in additional maths. So, ada dua kemungkinan kan di situ. Apa kemungkinan yang dua tu? Get grade B. Betul? Betul. So lagi. So apakah probability dapat grade B? 0.35. 0.35, maksudnya probability tak dapat grade B adalah 0.65. Kan? Okay. Betul. Okay. Ayat seterusnya. If 6 pupil are randomly selected from that class, find the probability that 4 pupil achieve grade B. So dia ambil Dia ambil 6 orang. So 6. Daripada 6, 4 tu probability 4 orang dapat grade B. So sekarang kita nak yang tick ya. So ambil yang tick tu tulis kat depan. Darab dengan 0.35. Berapa orang yang dapat grade B? 4 orang, maka dia kuasa 4. Darab dengan yang tak dapat grade B lah. So ada berapa orang baki tak dapat grade B? Ada lagi 2 orang kan. So 0.65 kuasa 2. So cuba tekan kalkulator. $15.
0.0951. Okey, dapat tak? Dapat. Dapat. Okey. So yang B tu, yang B belum, kita belum belajar ya. So kita tinggal dulu. Okey, pergi ke nombor 2 pula. In a study, the probability that a certain type of smartphone is spoiled after 3 years is 78%. Maksudnya spoiled after 3 years lah ayat dia. Tapi kita tulis spoiled saja. Ini maksudnya kita nak yang spoiled. So 0.78%. 0.22 kan? Okay. If 7 of these smartphone are randomly chosen, so kita hanya pilih 7, kita nak cari 4 yang spoiled. Maksudnya daripada 7, kita nak cari 4 saja yang spoiled. So daripada 7, kita pilih 4. So sekarang 4 tu spoiled. So maksudnya kita kena letak yang spoiled dekat depan. 0.78. 4 yang spoiled. So kuasa 4 darab dengan baki dia yang tak spoiled tu ada 3 saja. So 0.22 kuasa 3. Cikgu, Ya. kalau yang permutation tu boleh tekan calculator tu. Macam mana? Yang permutation tu. Ni combination. Yang combination tu boleh tekan calculator ke tu? Tekan calculator. Tekan yang mana tu? Oh, tak tahu nak tekan. Okay, fine. Okay, tekan 7. Kita buat 7C4 kan? So tekan 7, shift bahagi 4. Sama dengan? Ada tak? Dia keluar 7C4. Dapat. Dapat? Okay. 35 Tu darab lah. Kosong poin 1379. Okay, boleh Okay, so cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So besok cikgu akan sambung perbincangan yang lain lagi pula lah ya untuk kamu boleh menjawab soalan. So cikgu harap yang ini saja kamu boleh faham. So formula dia kamu boleh tengok di muka surat 155. Kamu punya buku teks tu. Px equals to R is equals to NCR. P power R, Q power N tolak R. Ini formula dia. Yang R itu adalah 1, 2, 3 sampai N. So maksudnya kalau yang ni tadi 4 spoiled. Okay, maksudnya sekarang N kita ada berapa? N kita ada 7. Ni 7 Yang kita nak pilih itu 4. So R itu yang kita pilih. 4 spot. Okay. P pula. P adalah
yang nak istilahkan tadi berjaya, sukses. Okay. P is for success. Sukses maksudnya yang soalan bagi tadi lah, maksudnya yang mana-mana tu kan, yang kita anggap sebagai tick tadi, itu adalah nilai P. Maka Q adalah yang dia punya berlawanan lah. Okay. So kalau kita tulis tadi, kamu kena tulis macam ni. P X tu kemungkinan yang kita nak pilih adalah 4 sama dengan 7 C 4 P kita di sini, maksudnya di sini adalah P. 0.78 tu adalah P, Q kita adalah 0.22. Okay. So 0.78 kita punya P kuasa 4. Nampak? Ni kuasa R ya. Ni ikut kuasa nilai R tu lah, maksudnya kuasa 4 darab dengan Q kita 0.22. Kenapa kuasa N tolak R? Sebab 7 tolak 4 adalah 3, kuasa 3. Ini formula dia sebenarnya. So daripada sebenarnya dia dapat formula ni daripada contoh yang kita dah bincang tadi lah ya. Daripada kita dah bincang yang cikgu tunjuk contoh makan samyang lah semua-semua tu tadi. Daripada sikit-sikit punya eksperimen, semakin banyak maka kita boleh dapatkan rupanya untuk mengira adalah hanya menggunakan formula ini sahaja. Okay, tetapi kalau kamu dah faham konsep yang cikgu cerita tadi, kamu boleh terus tulis je macam ni. Okay, boleh faham tak cerita cikgu? Boleh. Boleh ya? Boleh. So kamu boleh, cikgu tak bagi homework untuk hari ni. So kamu boleh cari soalan-soalan lain dalam buku teks yang ada boleh menggunakan formula ni lah. So cikgu buat sendiri, dah fahamkan. Supaya besok cikgu boleh masuk bahagian yang lain untuk lebih mudah kamu faham lah. So kalau tak ada soalan, kita tamatkan di sini sahaja. Okay, Assalamualaikum.